Uraikan pendapat anda tentang langkah-langkah melestarikan alam sekitar. Okey. Langkah-langkah. Perkataan lain apa? Cara-cara. Cara-cara. Melestarikan maksudnya apa? Cikgu, melestarikan. Ya, saya. Menjaga. Menjaga ataupun memelihara sesuatu supaya kekal sampai bila-bila lah. Ataupun kekal sepanjang masa. Yang ketiga, alam sekitar. Alam sekitar ni apa pula? Satu, persekitaran. Persekitaran, okey? Ataupun keadaan sekeliling. Jadi, keadaan sekeliling kita ada apa? Pokok. Ada pokok. Pokok tu tumbuh-tumbuhan. Lagi? Tanah-tanah. Tanah, okey. Haiwan seperti kucing. Okey. Manusia. Manusia. Itu juga air ada Air. Ataupun laut. Yang itulah alam sekitar. Keadaan di sekeliling kita. Okey, sebelum kita pergi kepada langkah-langkah, apa kesannya jika kita tidak menjaga alam sekitar? Berlaku pencemaran. Berlaku pencemaran, okey? Berlaku pencemaran. Okey, pencemaran ada banyak. Yang pertama, pencemaran dari segi apa? Pencemaran udara. Okey, lagi? Pencemaran tanah, pencemaran bunyi. Tanah, okey, pencemaran tanah. Pencemaran Pencemaran air. bunyi. Air dah ada, lagi? Pencemaran apa lagi? Pemanasan global. Pemanasan global. Okey, pencemaran haba. Haba. Jadi itulah contoh pencemaran. Pencemaran air. Contohnya pencemaran air ni disebabkan oleh apa? Membuang sisa toksik, sisa kilang ke dalam sungai. Membuang sisa toksik ke dalam sungai. Pencemaran udara disebabkan oleh asap yang keluar daripada kilang, kereta, asap. gas. Pencemaran tanah disebabkan oleh apa? Racun serangga. Racun serangga. Okey, kalau pencemaran bunyi disebabkan oleh? Kalau nak buat pembinaan bangunan macam tu kan bunyi kan banyak keluar. So, tu salah satu. Pencemaran bunyi disebabkan oleh kawasan pembinaan adanya jentera ataupun dekat atas jalan raya ada kenderaan. Yang itulah menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi. Okey, sekarang pencemaran haba. Kenapa berlaku pencemaran haba? Bakar secara terbuka. Okey, pembakaran terbuka. Okey, jadi yang ini kesan yang pertama. Berlaku pencemaran. Kesan yang kedua apa? Kehilangan makanan, habitat. Okey, kehidupan terjejas. Contohnya, haiwan, manusia. Okey, kehidupan terjejas. Kalau kepada haiwan. Habitat. Okey, kehilangan habitat. Kalau manusia. Makanan. Sumber makanan. Lagi? Minuman. Sumber air. Okey, jadi kalau sumber air tak ada, sumber air tercemar, kita tak bolehlah nak minum. Kita tak boleh dapatkan sumber makanan, contohnya ikan yang membekalkan protein. Jadi kalau semua ni hilang,
kehidupan kita akan terjejas. Okey. Yang Amir cakap tu kehidupan terjejas. Okey, boleh juga penyakit merebak. Contohnya penyakit apa? Demam denggi. Okey, betul, demam denggi. Lagi apa lagi penyakit? Gatal-gatal badan. Okey, penyakit kulit. Panas. Panas. Okey, panas menyebabkan apa? Stroke haba. Stroke haba. Yang ini kita terdedah kepada cuaca panas yang berpanjangan. Hujan asid. Macam mana berlakunya hujan asid? Pembebasan asap kenderaan. Pembebasan asap Asap kenderaan. kenderaan Dan kilang. Okey. Dalam kenderaan Ada sulfur sulfur dioksida dan sulfur nitrit. salah. Nitrit. Okey. Nitro apa? Nitrogen dioksida. Nitrogen oksida. Nitrogen dioksida. Bukan dioksida, nitrogen oksida. Oksida. Apabila bergabung ataupun bercampur dengan air hujan akan menghasilkan asid. Asid apa? Asid sulfurik. Asid sulfurik. Lagi? Asid Nitrik. nitrik. Okey. Apabila hujan asid turun, kesan yang pertama apa? Penghakisan bangunan konkrit. Penghakisan bangunan. Hidupan akuatik. Hidupan akuatik mati. Okay, penyakit kulit. Okay, kamu pernah dengar perkataan El Nino? Pernah. Okay, El Nino satu. Yang kedua? Satu lagi La Nina. Kedua-dua perkataan ini berasal daripada bahasa Sepanyol. El Nino ni anak lelaki dalam bahasa Sepanyol, anak lelaki. Yang La Nina ni anak perempuan. El Nino panas, La Nina sejuk. Pulau Haba ni macam mana Pulau Haba? Kawasan apa? Pulau Haba ni kawasan bandar yang padat. Bandar yang padat. Jadi bangunan terlalu banyak jadi panas lah. Okey, bangunan banyak. Bandar padat. Panas. Kalau kawasan luar bandar? Sejuk. Sejuk. Okey. Kampung-kampung. Macam mana kita nak elakkan berlakunya Pulau Haba? Mengurangkan kadar penggunaan kenderaan peribadi. Okey. Jadi kalau kita nak kurangkan Gunakan kenderaan peribadi, awam saja. gunakan pengangkutan awam. Satu lagi kita boleh buat apa? Tumpang kereta adik-beradik. Okey, kongsi kenderaan. Untuk kurangkan berlakunya Pulau Haba ni, kita perlu mengurangkan pembinaan bangunan pencakar langit. Ataupun Membanyakkan hutan. kita tanam pokok, mewujudkan hutan simpan. Kita membuat tasik. Dan juga kita kena kurangkan bangunan berkaca. Iaitu antara cara untuk mengurangkan berlakunya Pulau Haba. Menjalankan penguatkuasaan. Menjalankan penguatkuasaan. Okey. Undang-undang alam sekitar. Okey lagi. Kuat kuasa undang-undang. Memelihara hutan yang telah ditebang. Menanam semula pokok. Menanam semula pokok. Lagi?
ibu bapa perlu menerapkan pendidikan tentang alam sekitar bermula dari kecil. Berikan terhadap cinta akan alam. Okey, cinta Alam akan sekitar alam. bermula dari kecil. Apa lagi nak buat? Adakan karnival Pertandingan melukis poster. Kempen, pertandingan, karnival kita semula. karnival kita semula. Lagi? Sediakan tong sampah Okey. berasingan. Sediakan tong sampah. Tong sampah berasingan. Tong sampah apa tu? Kita semula. Okey, tong sampah kita semula. Tong sampah kita semula ada berapa warna? 3. 3. Kalau kertas, warna apa? Warna jingga. Salah. Warna hijau. Mana ada tong biru, sampah biru. hijau? Warna apa? Biru tu. Warna biru. Kuat kuasa undang-undang. Okey. Bagi saya undang-undang berkaitan dengan alam sekitar. Undang-undang apa? Akta hutan simpan. Akta Hutan Simpan. Okey, lagi? Tak tahu. Okey, saya bagilah. Contoh akta ataupun undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang pertama, kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Yang kedua, adanya Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Dan yang ketiga, adanya Akta Perhutanan Negara 1984. Yang itu contoh undang-undang berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar yang bersih sangat penting dalam kehidupan kita. Jelaskan langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Alam sekitar merupakan anugerah daripada Tuhan yang amat bernilai terhadap manusia. Belakangan ini, isu pembalakan haram, pembakaran hutan dan pencemaran alam saban hari semakin membimbangkan. Ada kawasan yang dahulunya indah menghijau kini menjadi padang jarak, padang berkukur. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata supaya dapat mengejar kemajuan? Apakah peranan daripada pelbagai pihak untuk menangani masalah ini? Alam sekitar yang bersih amat penting dalam kehidupan kita dan langkah-langkah yang proaktif perlu diambil untuk memelihara anugerah ciptaannya. Okey. Padang jarak padang terkukur. Kawasan yang macam mana ni? Sudah tiada tumbuhan. Sudah tiada tumbuh-tumbuhan. Okey. Kawasan lapang yang tidak dibangunkan dengan sebarang aktiviti. Okey, Amir, sambung perenggan kedua. Antara langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah kebersihan alam sekitar adalah dengan mengurangkan penggunaan bahan kimia. Hal ini dikatakan demikian kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran. Sebagai contoh, penggunaan racun serangga dan pendingin hawa merupakan salah satu penyebab yang paling ketara dan serius. Akibatnya, lapisan ozon dan air bawah tanah oleh klorofluorokarbon CFC amat berbahaya kepada masyarakat. Oleh itu, penggunaan bahan ini perlu dikawal oleh kerajaan dan pihak swasta supaya dapat menjaga alam sekitar yang dianugerahkan oleh Tuhan. Selain itu, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan aspek penjagaan kebersihan persekitaran terhadap kilang yang ingin mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan. Hal ini penting sebagai langkah menjaga alam sekitar. Pelepasan asap kilang dan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai maupun ke dalam laut secara terbuka terus berlaku tanpa kawalan. Sikap pengilang ini bagai enau dalam belekar, melepaskan pucuk masing-masing. Implikasi daripada tindakan ini, undang-undang harus diperketat lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Seterusnya,
Program kita semula yang diuat-uatkan oleh pihak kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu mempertingkatkan kesedaran terhadap penjangan alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat bahan-bahan buangan yang boleh diproses semula untuk digunakan sekali lagi. Sebagai contoh, bahan buangan boleh diproses menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pembasiran dan surat khabar boleh dijadikan sebagai tisu. Melalui inisiatif ini, kita dapat menjebakkan kos dan memelihara kebersihan alam sekitar. Okey. Inisiatif. Maksudnya apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Bagai enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Maksud peribahasa ni apa? Pentingkan diri sendiri. Okey, pentingkan diri tanpa memikirkan orang lain. Di samping itu, pelaksanaan kempen kesedaran juga mampu menjaminkan kebersihan alam sekitar terpelihara. Kempen-kempen yang dijalankan seharusnya diadakan dengan kerapnya. Bukanlah hangat-hangat tahi ayam semata-mata. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat diseru tentang kesedaran untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Dengan adanya pelaksanaan kempen ini, kita dapat memastikan kualiti kebersihan alam sekitar sentiasa bersih dan dijaga. Jelaslah bahawa pelaksanaan kempen kesedaran dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hangat-hangat tahi ayam? Hangat-hangat tahi ayam ini bermakna buat tu tidak sesungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh. Pada permulaan saja bersemangat, tetapi pada pertengahan dan penghujungnya dah tak semangat. Mula-mula saja bersemangat. Iaitulah yang dimaksudkan dengan hangat-hangat tahi ayam. Kesimpulannya, pemeliharaan alam sekitar dapat dilaksanakan dengan pelbagai langkah. Semua pihak perlulah bekerjasama untuk memelihara alam sekitar daripada pencemaran. Hal ini tercetus demikian kerana alam sekitar yang terpelihara merupakan hadiah yang tidak ternilai kepada generasi yang akan datang. Oleh itu, semua pihak perlu bersendil bahu dan bergabung tenaga ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni untuk memikul amanah menjaga dan memelihara alam sekitar. Semoga kerjasama daripada semua pihak dapat melestarikan keindahan alam sekitar menjadi platform kepada kesihatan rakyat di negara kita. Okey. Pemeliharaan. Okey, ada perkataan memelihara. Satu lagi, memulihara. Jadi apakah perbezaan antara dua perkataan ni? Memelihara adalah maksudnya menjaga, dan manakala memelihara pula bermaksud membaiki. Okey, membaiki dan kita pelihara benda tersebutlah. Ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Maksudnya? Sama-sama berganding. Okey, susah sedang bersama-sama. Senang bersama-sama. Bersendil bahu. Maksudnya? Berganding bahu lah. Berganding bahu ataupun bekerja sama. Melestarikan. Maksudnya? Mengekalkan. Mengekalkan ataupun kita memelihara sesuatu supaya kekal sampai bila-bila.